Ya, terima kasih. Masih bersama-sama dengan Annie, Hani dan Stefan pagi ini dalam Hujung Minggu Malaysia. Tapi pagi ini Annie nak terangkan dengan lebih lanjut mengenai rakan kebun anda. Ni dia rakan kebun kita. Selamat pagi. Apa khabar? Best? Okey, bagus. Baik, rakan kebun anda dan Annie akan memberitahu dengan lebih lanjut bagaimana kita boleh menggunakan sisa-sisa makanan untuk dibuat baja. Apa kata kita bersama-sama dengan tetamu kita pagi ini. Jom. Jom. Jap. Annie nak masuk sini sekejap. Okey. Kat sini boleh ya? Alright. Baik. Itu dia. Baik. Kita akan perkenalkan tetamu kita dulu. Datuk Rosli Datuk Haji Khalid, Ketua Pengarah Pertanian Jabatan Pertanian. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Baik, sebelum tu kita juga ada seorang lagi. Ni tunggu kat belakang ya. Encik Muhammad Nizam Malik, Ketua Komunikasi Korporat Jabatan Pertanian. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, kita akan beritahu dengan lebih lanjut, Datuk, sebelum kita mulakan apa yang ada di depan kita ni. Boleh Datuk beritahu dengan lebih lanjut apakah itu rakan kebun anda? Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana memberi peluang kepada jabatan untuk nak memperjelaskan apakah dia rakan kebun anda. Ya. Jadi sebenarnya ianya berdasarkan daripada dua aspek yang penting. Pertama sekali ialah teknologi. Jadi setahu kita pada masa sekarang ni ramai daripada kita punya pengguna untuk membeli sayur, membeli buah dia pasar-pasar. Ya, betul. Semuanya memandangkan supaya produk pertanian itu hendaklah produk yang berkualiti, selamat untuk dimakan, tak ada racun dan apa sebagainya, dan juga ianya hendaklah mesra alam. Oleh kerana itu di sinilah maka kita terpaksa menyampaikan teknologi ini, iaitu teknologi amalan pertanian baik, that is good agriculture practice kepada petani, pekebun kita. Dengan itulah maka dengan adanya rakan kebun anda ini, kita hendak memaklumkan kepada rakyat, kepada orang ramai, kepada petani, kepada usahawan dan sebagainya, bahawa sekiranya mereka hendak berkebun ataupun hendak mengusahakan pertanian, mereka boleh mendapat teknologi ini daripada Jabatan Pertanian khususnya. Itulah satu-satunya tujuan. Keduanya aspeknya ialah seperti seranan yang amat berhormat Perdana Menteri kita, iaitu melalui program transformasi, kita mahukan kerajaan, dia kata kita mahukan kerajaan menjadi lebih responsif terhadap aspirasi dan lebih prihatin kepada denyut nadi rakyat. Jadi maka jabatan memperkenalkanlah tagline rakan kebun anda ini. Itulah satu-satunya tujuan supaya kita dapat bersama dengan rakyat, supaya kita dapat rapat dengan mereka dan supaya mereka mempercayai kita semasa kita boleh sampaikan teknologi kita. Bagus. Dan juga kita belajar mengenai pertanian yang mesra alam ya. Encik Nizam, boleh tak Encik Nizam terangkan dengan lanjut? Nah, kalau tengok di sini ni, ni dia. Biopest repellent, bawang putih dan cili api. Boleh Encik Nizam terangkan dengan lebih lanjut mengenai ini, sebab saya rasa bahaya benda ni. Ya, sebenarnya konsep yang kita ingin terapkan di sini adalah natural farming. Jadi natural farming ni kita gunakan apa yang ada di persekitaran kita, yang kita memang guna selalu, dan benda itu pula sisa-sisa. Maksudnya sisa-sisa daripada makanan kita, daripada sayur-sayur yang layu, buah-buah yang dah terlampau masak. Ni bukan buat cekodok tau ni. Ni nak buat jadi kadang-kadang benda ni dibuang begitu saja. Jadi benda-benda ini yang kita guna balik dalam konsep natural farming. Kita gunakan benda ini balik, kita jadikan baja yang boleh menyuburkan tanaman kita, dan juga boleh membaik pulih kita punya tanah. Baik, mungkin Encik Nizam boleh tunjuk dengan ringkas ya macam mana kita boleh melakukannya. Dan sambil Encik Nizam tunjuk tu, Annie nak tanya soalan pada Datuk pula ni. Datuk, difahamkan yang ada pelancaran hari ini untuk rakan kebun anda. Jadi boleh Datuk terangkan dengan lebih lanjut mengenai pelancaran ni. Jadi sebenarnya hari ini kita ada upacara pelancaran di peringkat nasional rakan kebun anda, supaya ianya akan diadakan di Institut Pertanian Serdang, berhampiran di sini saja, tidak begitu ramai. Jadi saya mengambil peluang ini untuk menjemput semualah yang berhampiran dengan di Serdang, di Kuala Lumpur dan sebagainya, untuk bersama-sama kami untuk melaksanakan aktiviti pertanian yang kita tunjukkan di tempat pelancaran. Jadi di situ kita ada aktiviti hands on.
di mana kalau kita nak tahu bagaimana untuk kita nak bertanam dan sebagainya, kita boleh sama-sama membuatnya di situ. Jadi saya jemputlah semuanya. Itu dia. Baik, sebelum ni apa kata Encik Nizam tolong beritahu kita, dah masuk dah ni gula merah ni, tapi sebelum tu boleh beritahu dengan lebih lanjut apakah benda-benda ataupun bahan-bahan yang telah dimasukkan dalam ni? Yang seperti mana yang saya cakap tadi, Cik Ann, kita gunakan sisa-sisa bahan makanan di rumah. Maksudnya macam sini kita tengok ada kangkung. Kangkung pun dah layu, kita potong kecil-kecil. Kemudian kita masukkan dalam bekas. Kemudian kita campurkan dengan gula merah. Gula merah. Sama juga dengan pisang ni. Pisang ni pun tengok dah lebam-lebam apa semua. Jadi kita potong kecil-kecil, kita masuk dalam bekas dan campur juga dengan gula merah. Yang ni pun boleh guna? Boleh, semua sekali. Semua sekali. Tak payah bazir. Itu dia. Jadi kita jaga alam sekitar kita. Jadi nisbahnya senang. Kalau kata 1 kilo yang kita potong kangkung, 1 kilo lah gula merah. Kalau setengah kilo kangkung, setengah kilo lah gula merah. Jadi nisbahnya 1:1. Jadi lepas kita campurkan, kemudian kita tutup. Kita tutup dengan kertas putih. Kita tutup dengan kertas putih. Biar ini pegang kejap. Kita tutup dengan kertas putih dan biarkan selama 7 hari. Selepas 7 hari, proses penampaian tu berlaku. Ada mikroorganisma akan bertindak dan ini hasilnya. Warna hitam cecair ni. Kemudian ambil cecair ni. Kalau kita tengokkan itu produk akhirnya. Yang ni? Yang ini untuk buah. Ni produk akhirnya. Ini produk akhirnya. Warna hitam ni kita cuma ambil 1 sudu besar. 1 sudu besar campurkan dengan 5 liter air, kemudian boleh siram. Itu aja. Itu sahaja. Sama ada di daun, di tanah, sebab dia memang mesra alam. Memang tak ada masalah. Tak ada toksik apa-apa. Tak ada toksik apa-apa. Tak payah dimasukkan dengan tak perlu. Apa-apa. Tidak perlu. Hanya 1 sudu dengan 5 liter air biasa dan boleh gunakan. Itu dia. Jadi tak payahlah kita bazir. Nak buat cekodok pun boleh, nak buat baja pun boleh, nak makan boleh, tapi kalau nak guna sebagai baja pun boleh. Itu dia. Baik Datuk, kalau nak tanyakan kaedah ni, apakah faedah ni untuk jabatan Datuk dan juga orang awam di luar sana kalau kita memang mengamalkannya? Jadi okey, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya inilah satu-satu daripada teknologi yang ingin kita sampaikan kepada rakyat-rakyat ramai, sama ada pekebun sekeliling rumah ke dan sebagainya. Ianya sangat mudah sekali. Jadi kalau kita gunakan teknologi yang sebegini, satunya kita tidak akan membazir barang-barang buangan kita. Keduanya ianya ialah selamat. Ianya tidak ada unsur-unsur kimia dan sebagainya. Itulah satu-satu perkara. Dan apa yang saya nak maklumkan di sini ialah tip-tip yang kita siarkan di TV-TV dan juga dia akhbar-akhbar tu sebenarnya ialah untuk supaya dapat menarik minat semua orang ramai dari segi pertanian. Dan juga untuk memaklumkan kepada mereka kalau nakkan teknologi ini semua, datanglah ke Jabatan Pertanian. Itulah maksud kita tu. Itu dia. Baik, nak tanya Encik Nizam ni. Kenapa kita guna gula merah? Gula lain tak boleh ke? Tak boleh. Sebab gula merah ni dia menggalakkan proses penampaian tu sendiri. Jadi dia akan menghasilkan mikroorganisma di mana mikroorganisma ni akan berinteraksi lah. Maksudnya dia hasil daripada sisa-sisa ni lah. Mikroorganisma ni lah yang membantu memulihkan tanah, memberi tumbesaran pada pokok. Jadi benda ini satu benda yang bila baja tu lengkap. Memang lengkap dengan organismanya, dengan nutriennya sekali. Baik. Apakah bahan-bahan lain yang boleh digunakan selain daripada bayam ke pisang ke? Apakah bahan-bahan lain yang boleh kita gunakan untuk dijadikan baja? Okey, contohnya macam baja hijau ni, maksudnya apa apa jenis sayuran hijau, bayam boleh, sawi boleh dijadikan baja ni. Kalau buah, tak kira apa buah pun, betik, apa-apa. Tetapi yang penting mesti campur dengan gula merah. Kerana kita nak proses penampaian tu perlu berlaku untuk menghasilkan mikroorganisme. Nisbahnya satu-satu. Senang sahaja. Dan 1 sudu besar dan 5 liter air. Itu dia, air yang banyak-banyak lah kalau boleh. Tapi kalau kita gunakan Encik Nizam, dari sini kalau kita gunakan terus macam ni ke, ataupun boleh kita tambah air lagi bila dikeluarkan? Kita gunakan dia punya tu tadi resepinya perlu 1 sudu saja. Satu sudu untuk 5 liter air. Woi, berbaloi lah ni. Tak payahlah pergi beli dari luar. Yang ni boleh tahan berapa lama ni agaknya? Kalau betul-betul ingat setahun pun tak habis. Babilah, tak payahlah bazir-bazir. Buatlah baja sendiri. Datuk, kalau kita nak rumuskan apakah harapan Datuk untuk hari pelancaran Hari Rakan Anda dan juga untuk konsep yang memang baru di Rakan Anda? Okey, terima kasih. Jadi sebenarnya harapan saya ada 2 saja, iaitu pertamanya
supaya dapat lebih ramai lagi rakyat mengetahui tentang adanya teknologi yang mana teknologi yang mesra alam, yang good agriculture practice, amalan yang baik, dan bila mereka hendak mengetahui lebih, mereka lebih ramai lagi akan datang ke jabatan-jabatan pertanian untuk mendapatkan teknologi ini. Itu pertama. Keduanya ialah ejen-ejen pengembangan saya. Jadi apabila mereka sendiri tahu rakan kebun anda atau rakan itu, makna kita hendaklah rapat dengan kita punya golongan-golongan sasaran. Jadi mereka sendiri akan dengan logo ini, mereka sendiri akan begitu rapat dan akan dapat menyampaikan teknologi dengan lebih mudah lagi. Bagus. Itulah harapan saya. Itu dia. Baiklah, kalau hari ini kita dah belajar sedikit mengenai tip-tip mengenai untuk buat baja sendiri dengan apa-apa benda jua yang layu. Kalau di sini yang lihatkan ada tulang ikan lah, tulang tulang apa-apa pun ada, kulit telur pun boleh. Itu dia. Dan kalau nak tahu dengan lebih lanjut, layarilah www.doa.gov.my. Baik. Dan dari luar sana jangan ke mana-mana, kita akan bersama-sama anda sekejap lagi. Jadi kita berehat seketika dan bersama dengan Hani dan Stefan sekejap lagi.